Nama penuh yang diberi, Yusuf bin Ayub bin Shazi, tarikh lahir 532 Hijrah. Beliau juga wafat pada 589 Hijrah dan berpegang jawatan sebagai Sultan Kerajaan Ayyubiyah. Kepribadian. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang pahlawan dan raja yang gagah berani. Beliau terkenal dengan kewarakan dan keberanian yang luar biasa sehingga berjaya mengalahkan tentera salib yang memang terkenal dengan kezaliman dan keperkasaannya. Sumbangan. Pada tahun 1164 Masihi, Salahuddin Al-Ayyubi telah menyertai ekspedisi kententeraan Syria bersama bapa saudaranya, Shirkuh, yang dihantar oleh Khalifah Nur al-Din. Mereka berjaya menewaskan tentera salib yang berada di bawah pimpinan Al-Mauri I. Setelah Shirkuh meninggal dunia, Salahuddin Al-Ayyubi telah dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera Syria. Pelantikan ini menjadi titik tolak kepada kegemilangan dan kemasyhurannya. Seterusnya, fakta menarik. Sultan Salahuddin bukan sahaja dalam kalangan umat Islam hari ini tetapi dalam kalangan sejarawan dan pekaji barat. Ini kerana selain dikenali sebagai penakluk Baitul Maqdis semasa era Perang Salib, baginda juga dikenali kerana sikapnya yang baik terhadap semua, termasuk terhadap tawanan perang dan pemimpin musuh termasuk Raja Richard dan Leonhard dari England. Ini menjadikan Salahuddin antara tokoh yang terkenal semasa zaman pertengahan. Nama penuh beliau Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman. Tarikh beliau lahir ialah 25 Syakban 1332 Hijrah. Tarikh wafat beliau ialah 1368 Hijrah dan beliau memegang jawatan sebagai Mursyidul Ikhwan Muslimin. Kepribadian Hasan al-Banna adalah pendakwah, reformasi sosial politik Mesir dan pengasas gerakan Ikhwanul Muslimin. Pada usia 12 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran. Beliau menyertai kumpulan latihan akhlak dan jemaah Al-Suluka Al-Akhlaki di sekolah. Beliau rajin menghadiri majlis-majlis zikir pemimpin Al-Ikhwan Al-Hasafiyah. Hasil kegigihan beliau, gerakan dakwah beliau dapat sambutan di Mesir dan di setiap pelosok negara-negara Islam. Pada tahun 12 Februari 1949, beliau meninggal dunia setelah ditembak mati oleh seorang pembunuh upahan arahan sulit kerajaan Mesir ketika itu. Sumbangan tokoh Hasan al-Banna dalam bidang dakwah Islamiah ialah beliau menjalankan program dakwah dan ceramah yang bermula di sebuah kedai kopi yang kemudiannya telah dibawa ke masjid untuk membimbing secara intensif bagi menyeru umat Islam Mesir kembali kepada kehidupan Islam. Beliau menggunakan masa lapangnya untuk mengkaji dengan teliti gaya hidup masyarakat Islamiah agar usaha dakwahnya dapat dilancarkan dengan lebih berkesan di dalam masa yang terbatas. Akhirnya, pendekatan yang dilakukan oleh Hasan al-Banna mendapat sambutan ramai daripada segenap lapisan masyarakat. Beliau juga berusaha untuk menjadi seorang guru yang baik dan pendakwah yang berjaya. Terusnya, fakta menarik. Kelembutan bahasanya dan kesolehan peribadinya menyebabkan dakwah dan usaha pendidikannya mendapat simpati. Ia disambut meriah dan ajakannya menghasilkan buah yang indah. Banyak di antara masyarakat, terutama dari kalangan anak muda yang bergabung dengan gerakan dakwah dan gelombang pendidikan. Akhir sekali, Hasan al-Banna mendirikan sebuah organisasi yang bernama Ikhwanul Muslimin pada bulan Mac 1928 sebagai wadah perjuangan. Penuh yang diberi, Ahmad bin Muhammad Ibrahim, tarikh lahir 15 Mei 1916. Beliau wafat pada 17 April 1999. Jawatan yang diberi ialah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Kepribadian. Prof. Ahmad Ibrahim dikatakan sangat bijak ketika di bangku sekolah. Beliau sering mendapat tempat pertama di dalam kelas serta cemerlang bagi setiap subjek sehinggakan pihak sekolah terpaksa menetapkan peraturan setiap pelajar hanya boleh menerima 3 anugerah sahaja setahun. Ianya bagi mengelakkan beliau membolot ke semua anugerah akademik. Sumbangan. Ahmad Ibrahim merupakan antara individu utama yang bertanggungjawab dalam pembangunan pentadbiran sistem undang-undang di Malaysia melalui pembaharuan yang dilakukan terhadap Mahkamah Syariah. Semenjak dari zaman penjajahan lagi, Mahkamah Sivil telah mendominasi sistem perundangan negara sehingga membataskan perkembangan dan peranan undang-undang Islam serta mengecilkan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Akhir sekali, fakta menarik. Profesor Tan Sri Dato' Ahmad Muhammad Ibrahim atau dikenali sebagai Ahmad Ibrahim merupakan nama yang tidak asing dan seorang figura yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Beliau merupakan tokoh akademik yang mampu menguasai kedua-dua bidang perundangan sivil dan syariah serta berjaya menghasilkan begitu banyak